Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqalu lil 'abdi yawmal qiyamah, alam usahhih jismak wa arwiyaka minal ma'il barid," atau kama qala. Hadis sahih rawahu Ibnu Hibban. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara benda yang mula-mula Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita ketika mana hari kiamat, iaitulah Tuhan, dia akan tanya, alam usahhih jismak. Tuhan kata, bukankah aku telah memberikan kepada hampa ni kesihatan? Nombor satu, antara benda yang mula-mula Tuhan nanti akan tanya, iaitulah kesihatan kita. Tuhan bagi kita sihat, kita buat apa atas dunia ni dengan kesihatan kita? Adakah kesihatan kita gunakan untuk amal ibadat, ataupun kesihatan kita yang Tuhan bagi kita gunakan untuk nak buat maksiat kepada Allah? Kemudian Tuhan kata, wa arwiyaka minal ma'il barid. Bukankah aku atas dunia dulu aku telah bagi kepada hang boleh minum air? Tuhan bagi kita boleh minum air yang sejuk. Maknanya ada rasa. Ada orang, tuan-tuan, letak teh tarik depan dia pun dia minum pun dia rasa tawak. Pasal nikmat tu Tuhan dah tarik. Ada orang yang letak depan dia air kopi ada gula ke, dia rasa tawak. Pasal Tuhan dah tarik nikmat tu. Maknanya apa? Segala apa yang Tuhan bagi kepada kita dengan sihatnya badan kita, dengan makanan, dengan minuman, segala nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kepada kita, satu hari nanti di hadapan Allah Tuhan mesti akan tanya semua benda ni. Dia bagi badan kita sihat ni, banyak mana amal ibadat yang kita dah buat? Dia bagi kita boleh makan makanan, banyak mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Perkara tu semua akan disoal siasat di hadapan Allah. Dalam hadis yang lain riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil 'abdi yawmal qiyamah fayaqulu Allahu lah, alam aj'al laka sam'a wa basara wa mala wa walada wa sakhartu lakal an'ama wal harth wa taraktuka tar'asu wa tarba' fakunta tazunnu annaka mulaqi yawmaka hadha fayaqul la fayaqulu lahu al-yawma ansaka kama nasitani, atau kama qala. Hadis sahih rawahu Tirmidzi. Satu lagi hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana dibawa di hadapan Allah satu orang hamba ni, satu orang manusia ni di hadapan Allah, Tuhan nanti dia akan tanya kita secara detail. Tadi dia tanya tentang nikmat yang dia bagi kat kita sihat, bagi kat kita makanan, bagi kepada kita kesihatan, kita boleh hirup udara yang Tuhan bagi ni, Tuhan nanti akan tanya. Dalam hadis ni juga kata Nabi SAW, bila kita berdiri di hadapan Allah, maknanya semua di antara kita ni tak terlepas untuk nak berdiri di hadapan Allah. Dahlah kita dalam kubur pun kita dah kena soal siasat dengan malaikat Munkar dan Nakir. Lepas tu bila mai hari kiamat, bumi dilipatkan, segala langit-langit ni jatuh berguguran, kita pakat duk bangkit, berdiri ramai-ramai di padang mahsyar, banyak soalan nanti Tuhan akan tanya. Maknanya hari akhirat ni hari yang penuh dengan kesibukan. Sibuk sangat-sangat kita hari tu.
Dalam sibuk tu, Tuhan dia panggil seorang untuk nak duduk depan dia. Dia tanya kepada satu orang hamba dia, dia kata, alam aj'al laka sam'a, wahai manusia, bukankah aku dah bagi kepada hang pendengaran? Aku bagi kat hang telinga, aku bagi kat hang pendengaran, hang boleh dengar jelas, orang habaq apa pun boleh masuk dalam telinga hang. Wa basara, Tuhan kata, bukankah aku telah bagi kepada hang 2 biji mata, yang dengan mata ni hang boleh tengok, hang boleh jalan di sana sini. Wa malan, bukankah aku telah memberikan kepada hang rezeki yang mendatangkan harta dekat hang? Hang ada rumah besar, hang ada kereta, hang ada tanah. Wa waladan, bukankah aku telah memberikan kepada hang pasangan hidup hang, dengan pasangan tu dapat anak zuriat daripada hang, anak-anak ada, Tuhan bagi semua kat kita. Wa sakhartu lakal an'ama wal harf, bukan takat tu, aku bagi juga kepada hang ni binatang-binatang ternakan, dan juga aku berikan kepada hang ni juga harf, iaitulah tanaman. Hang ada bendang, hang ada dusun, hang ada pokok no, hang ada pokok ni macam-macam, aku bagi kepada hang kata. Wa taraktuka tar'asu wa tarba, dan aku hidupkan hang juga atas dunia, aku bagi kepada hang kuasa, hang boleh kerja. Sama ada hang kerja lah, kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, kerja apa-apa, semua rezeki tu aku bagi kepada hang untuk nak mencukupi dan menyempurnakan sebagai satu orang manusia yang hidup atas dunia ni. Semua aku bagi, Tuhan kata. Fakunta tazunnu annaka mulaqi yawmaka hadha, dalam hang duk dapat benda tu ada hang duk fikir tak kata benda tu adalah datang daripada aku, dan ada hang duk fikir tak kata semua benda ni nanti aku akan tanya balik secara detail satu persatu apa yang telah aku bagi kepada hang dan apa yang telah hang buat. Hang pernah duk fikir tak kata apa yang hang buat selama ni atas dunia, semua benda ni akan dipersoal siasat di hadapan aku? Hang pernah ingat tak yang aku akan berjumpa dengan hang satu hari nanti? Pak tuan-tuan, kawan ni kata apa? Dia kata, lah, saya langsung tak terlintas langsung Tuhan. Dia kata, saya duk kalut dengan kerja, semayang apa semua ni saya pun tak ada nak fikir. Saya duk kalut dengan kebun dan sebagainya, sampai tak ada nak buka Quran nak baca sikit. Saya duk kalut dengan rumah saya duk kalut dengan anak-anak saya duk kalut dengan pangkat darjat yang duk ada dekat saya, melupakan diri saya sebagai satu orang hamba kepadamu ya Allah. Kita akan jawab secara jawapan yang tepat dan benar di hadapan Allah. Tak ada nak murung dah waktu tu. Nak murung macam mana? Malaikat kiraman katibin duk tulis kat kita satu persatu apa yang kita buat atas dunia. Kita nak kelentong kok mana pun tak lepas dah. Atas dunia ni tak apa, kita dah boleh kelentong orang. Kalau tak main ke masjid pun, orang tanya, lama tak nampak pergi mana ni? Dia kata, duk pergi masjid Penaga. Dia kata, orang Penaga tak pernah nampak kita pun, orang Sungai Kedah tak nampak kita pun, masjid mana kita duk pergi? Dia kata, kadang-kadang duk pergi Lahang Kepang ya, dia duk pergi kot tu. Hang boleh duk murung orang, tapi depan Tuhan tak boleh murung. Pasal apa? Pasal kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala itu menyebabkan kita akan bercakap benar setiap soalan yang ditanyakan kepada kita. Bila dia jawab, dia kata, saya tak pernah duk fikir pun kata saya nak berjumpa dengan kamu ya Allah. Fayaqulu lahu, maka Tuhan kata apa? Al-yawm ansaka kama nasitani. Okey, Tuhan kata, atas dunia dulu, waktu hang hidup dulu, hang lupa kat aku. Hari ni aku juga akan lupa dekat hang macam mana hang lupa dekat aku. Oh, Tuhan kalau dia lupa kat kita, tak ada apa. Hang kenal orang besar pun, orang besar tak boleh tolong hang. Hang kenal siapa pun, orang ada pangkat kat depa tak boleh tolong hang. Yang boleh tolong hang waktu tu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan pun lupa dekat hang, takkan Nabi Muhammad nak tolong hang. Kalau Tuhan pun lupa dekat hang, takkan Nabi-Nabi hak lain tu nak bantu hang. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pertolongan, sebaik-baik Tuhan. Ni'man nasir, sebaik-baik pertolongan ni siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu duduk atas dunia jangan sombong dengan apa yang ada dekat kita. Jangan sombong dengan pangkat darjat duk ada dekat kita. Jangan sombong dengan harta benda duk ada dekat kita. Jangan sombong dengan kerja kita yang besar tu, yang kita tak mai ke masjid ni, tak ada apa pada kita ni. Jangan kita sombong. Pasal apa? Kalau Tuhan dia sombong kat kita ketika mana yaumul qiyamah, alamat sengsara kita di sana. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata dia, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكنا وسحقا fa'an kunna kuntu unadil atau kama qal. Hadis sahih rawahu Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia kata waktu kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi ni gelak, tersenyum, dan Nabi gelak, mengekek sikit. Fadhahika makna dia gelak, mengekek sikit. Lepas-lepas Nabi gelak, sahabat pula duduk usia satu macam dekat Nabi. Tengah duduk sembang elok orang kami, tiba-tiba duduk renyih seorang-seorang ni, gelak ni apa pasal? Nabi pula sudah pergi tanya sahabat. Bila nampak sahabat ni nampak muka heran tengok Nabi, Nabi tanya mereka semua. Nabi kata hal tadruna mimma adhak. Nabi kata agak-agak hamba, aku gelak pasal apa? Nabi kata, oh jam tuan-tuan lalu tu tengah duduk ramai-ramai bagus punya, duduk sembang serius lah apa, tiba-tiba duduk gelak, orang duduk usia pelik. Dia ni pasal apa gelak? Mesti duduk dalam hati kita pasal apa? Tak semena-mena kita bukan duk buat lawak apa, tak ada siapa pun duk main buat lawak, tiba-tiba hang boleh duduk gelak ni apa pasal? Lepas tu Nabi pula tanya mereka. Nabi bila nampak mereka lagu duk kerot muka, lagu duk kerot dahi, duk nampak macam tertanya-tanya ni, Nabi kata hal tadruna mimma adhak. Nabi kata hampa tak rasa ke aku duk gelak ni, hampa fikir apa? Nabi tanya macam tu. Sahabat Nabi jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Tu tuan-tuan, jawapan yang terbagus. Baik punya jawapan ni. Kita orang Islam ni jawab macam tu lah. Kalau tak tahu kan, Allah wa rasuluhu a'lam, wallahu a'lam, kami tak tahu. Sedap sikit dan pahala pun kita dapat pasal kita sebut nama Allah. Ni pantang tanya sikit, mana nak tahu? Cebuh begitu kita ni. Tak ni Sungai Kedah kot mana? Tahu? Tahu apa tak tahu? Tapi bunyi macam tahu kan? Tapi tak tu tak ada. Tahu dia kata, mana cari sendiri kan? Tapi kalau kita ish, wallahu a'lam, saya pun baru memang ni, saya tak tahu dah. Settle, nanti orang dengar pun lagu sejuk hati, tak ada masalah. Sahabat Nabi jawab, Allah wa rasuluhu a'lam, kami tak tahu, Allah dan Rasul lagi tahu. Pasal apa kamu boleh duduk gelak macam ni ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata aku gelak ni bukan pasal apa, min mukhatabatil abdi rabbah. Aku gelak pasal kita semua ni atas dunia ni, kita hidup atas dunia, nanti kita akan mati. Lepas kita mati, kita akan berdiri depan Allah seorang-seorang. Dan aku gelak ni dialog di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dialog tu, orang yang bersalah yang atas dunia ni, dia macam kita sebut dalam hadis pertama dengan kedua tadi ni, dia kufur dengan nikmat Tuhan bagi dekat dia, dia lupa kepada Allah, dia buat benda-benda yang Tuhan tak suka atas dunia ni. Dia pergi berdiri depan Tuhan. Bila berdiri depan Tuhan, dia buat cakap pandai pula depan Tuhan. Dia kata apa? Dia kata, ya Rabbi alam tujirni minaz zulm. Dia kata, Tuhan, bukankah kamu telah berjanji yang kamu tidak akan menzalimi setiap daripada hamba-hambamu ya Allah? Nampak tak? Dia duk pusing cakap Tuhan pula. Ingat kat atas dunia kaki pusing, depan Tuhan boleh nak pusing.
Dia kata Tuhan, dia kata, kalau bahasa kita relax, dia kata, kan? Bukankah Tuhan kata takkan menzalimi hamba-hambamu? Saya ni hamba kamu ya Allah, takkan kamu nak zalim kat saya? Fayaqul, Tuhan kata bala. Tuhan kata ya, aku takkan zalim kat hang. Tuhan kata, macam mana aku janji aku tidak akan menzalimi hamba-hambaku, macam tu juga dengan hang. Atas dunia hang buat salah, atas dunia hang buat benda-benda khilaf, atas dunia hang buat noda dan sebagainya, aku takkan menzalimkan hang. Aku akan memudahkan hang. Mudah tu macam mana? Fayaqul fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Kawan ni pula kata, Pak cantik, kalau Tuhan tidak menzalimi saya, lah ni saya nak bela diri saya di atas dakwaan yang telah dibuat olehmu ya Allah. Tuhan dakwa pada tuan-tuan sekalian berdasarkan malaikat kiraman katibin duk buka catatan amalan bagi kat Tuhan. Tuhan lagu duk baca dekat dia satu-satu, hang hari ni sekian-sekian, hang duk balas duit masjid hari tu tak ada siapa tahu, hang sekian-sekian ni hang duk tu. Dia pun kata duk tuduh saya yang ni tak bagi saya buat pembelaan. Tuhan kata okey, tak ada masalah apa. Fayaqul, Tuhan kata dekat dia, kafa bi nafsikal yawma 'alaika syahidan. Kalau macam tu, hang buat mai hujah pembelaan kat atas diri hang sendiri. Aku takkan buat main malaikat kiraman katibin, aku takkan buat main siapa-siapa untuk nak menjadi bukti yang kata hang buat salah semua ni. Pasal hang nak bela diri hang. Hang nak kata hang tak salah. Hang nak kata hang betul. Hang nak kata dakwaan-dakwaan yang tulis oleh malaikat kiraman katibin kiri kanan hang ni semua tak betul. Okey, fine. Fine tu saya lah kata. Tuhan kata tak apa. Wabil kiramil katibina syuhudan. Tuhan kata kepada malaikat kiraman katibin, hampa duduk diam, hampa tengok tepi je. Hampa jangan duk buat keluar kenyataan apa-apa. Hampa dah buat kerja hampa dah. Atas dunia hampa duk tulis dia macam-macam benda baik, hampa tulis benda jahat, hampa tulis segalanya. Lah ni hampa tengok sudah. Hampa selaku pemerhati sudah hari ni. Jangan duk campur di antara aku dengan dia, Tuhan kata. Qala. Kemudian Tuhan kata okey, hang nak bela diri hang, Tuhan kata kan? Baik. La ni fayuhtamu ala fihi. Allah Ta'ala kunci mulut dia, tak boleh bercakap. Tuhan tutup mulut dia. Fayuqalu li arkani, yang boleh bercakap apa dia? Iaitulah segala anggota tubuh badannya. Tuhan kata intiqi. Tuhan kata okey, mulut hang aku dah tutup. La ni yang akan menjadi saksi kepada hang siapa? Mata hang sendiri. Yang akan jadi saksi kepada hang siapa? Telinga hang sendiri. Yang akan menjadi saksi kepada hang siapa? Tangan hang, badan hang, kaki hang. Segala apa yang ada dekat hang ku bagi, depan ni nanti akan jadi saksi dekat hang. Betul tak betul dakwaan yang telah dibuat oleh malaikat kiraman katibin ataupun tak betul? Lah ni tolong abang Ustaz. Tuhan kata intiqi. Tuhan kata lah ni hangpa bercakap semua. Waktu tu mata bercakap, telinga bercakap, mulut bercakap, badan bercakap, semua bakal bercakap, tuan-tuan sekalian. Dan bercakap tu Nabi kata fatantiqu bi a'malik. Nabi kata maka anggota ni pakai duk bercakap. Mula mata duk bercakap. Dia kata dia guna saya hari tu. Dia kata tak ada siapa pun hari tu, saya lah pergi masuk dalam rumah tu, mata ni lah yang duk pergi tengok tang mana ada peti besi apa semua. Lepas tu tangan ni pula dia kata betul, apa yang mata kata tu betul. Saya lah yang duk pergi ambil, duk pergi buka, duk pergi congkeh apa semua. Tangan bercakap pula. Perut pula duk kata memang betul saya ni. Tuan-tuan, kita pergi mana pun takkan kita tinggal anggota tubuh badan kita. Kita nak jadi kawak dalam kampung pun, tuan-tuan sekalian, takkan biji mata kita nak letak dalam peti air. Kita nak pergi curi harta orang pun takkan tangan kita nak bubuh dalam peti besi. Mesti kita bawa dengan kita. Benda ni nampak dan benda ni lah yang duk buat, tuan-tuan. Hasil daripada keinginan dan suruhan kita. Bila dah benda ni pakai duk cakap, summa yukhalla bainahu wa bainal kalam. Kemudian apabila tangan duk bagi statement, kaki bagi statement, perut bagi statement, mata bagi statement, telinga, mulut, hidung. Mulut tak cakap lah. Hidung, telinga apa semua duk habaq. Duk habaq, tuan-tuan, seperti mana yang telah ditulis oleh malaikat kiraman katibin. Habis-habis tu Tuhan bagi waktu, orang kata apa? Waktu tenang Tuhan bagi kat dia. Okey, anda dengar dah apa yang anggota tubuh badan hang cerita mai kat aku. Hang relax sat, Tuhan kata.
summa yukhalla bainahu wa bainal kalam. Dia kata di saat itu bila Tuhan tinggalkan kita dengan anggota tubuh badan kita, fayaqul, kita pula Tuhan buka mulut kita, bu'dan lakunna wa suhqah. Tuhan kata, kawan ni kata apa? Dia tengok tangan dia duk rasa mata dia, telinga dia tengok badan, perut. Dia kata hampa ni cukup celaka boleh. Dia kata tangan dia cukup celaka, perut cukup celaka, kaki cukup celaka. Dia kata hampa ni lah. Aku, dia kata, fa'an kunna kuntu unadil. Aku belah hamba daripada hampa kecil sampailah aku mati. Aku jaga tangan ni. Tangan kita kalau apa nama luka sikit kita pergi berubat, jaga tak jaga tuan? Kita jaga. Tiba-tiba dia pula duk jadi musuh dan selimut kat kita di hadapan Allah. Ni mata kita ni tuan-tuan, tak nampak sikit kita bubuh air mor, tak nampak sikit pergi cari spek mata, duk jaga mata lah, macam-macam kita duk buat. Telinga kita ni tuan-tuan, bila tak dengar sikit lagi pergi ambil ubat ni, duk jaga telinga ni. Tiba-tiba dia pula duk pergi buka mulut di hadapan Allah, duk bagi jahanam kita. Kata ni dia duk guna saya, duk dengar benda-benda tak elok, jahanam tuan-tuan. Nabi dengar macam Nabi kata, lagu ni manusia pun ada, Nabi kata. Kita lah. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu kalau kita duk salah diri kita pun maknanya kita lah yang salah. Takkan kita kata tak tahu tangan mana ada aku buat hari tu, siapa suruh hang buat? Kita duk pergi salah tangan kita pula. Tuan-tuan balik cuba bercakap sendiri dengan kaki, dengan tangan, apa semua. Bini kita, abang siapa bagi petah paip dalam bilik air? Dia kata aku tak tahu, hang tanya tangan aku tengok. Ada kita kata lagu tu. Pakai bini telefon mengusi kata, laki ni kenapa dia kata. Saya tanya sebentar bagi patah, dia suruh tanya tangan dia pula kata. Mabuk ketum ke apa ke? Dia bubur dia nak pergi tu. Dan nampak ha? Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kesimpulan daripada hadis ini apa tuan-tuan? Anggota badan kita di hadapan Allah akan menjadi saksi. Kalau kita buat benda baik, dia akan menyaksikan dan dia akan bersaksi dengan benda-benda baik. Kita guna kaki kita, duk pukul kaki waktu pagi sebelum daripada subuh mai berjalan, mai ke masjid, Allah dia akan jawab depan Tuhan. Dia kata dia ni duk guna aku duk berjalan tiap-tiap pagi ni. Dengan hujan dia, dengan ribut dia apa semua, dia duk berjalan tengah malam, tengah pagi ni dengan gelap apa semua, dia boleh duk mai ke masjid, duk boleh beribadat kepadamu ya Allah. Tuan-tuan, tidakkah kita berbangga dengan kaki yang macam tu? Daripada dia duk dakwa kita, dia kata ni dia duk guna aku, duk terajang kau ni kan, pintu pagar masjid tak buka, dia terajang sampai bengkok ni dia ni jahanam kita waktu tu. Boleh faham tuan sekalian? Allahu akbar. Risau kita, takut. Saya baca hadis ni pun duk fikir seorang-seorang, kali lagu duk usah tangan sendiri semua. Tak boleh percaya juga tangan kita apa duk main tu. Tak boleh percaya juga perut ni. Kita duk jaga perut tuan-tuan sekalian ni, tak maulah makan benda pelik-pelik. Benda basi tuan-tuan makan tak? Tak makan pasal nak jaga perut punya pasal. Tiba-tiba depan Tuhan, dia tak bela tuan-tuan. Dia pula dulu cakap, dia kata, ni Tuhan kalau nak tahu dia duk bubur duit nombor ekor masuk dalam perut ni. Dia duk pergi kat tu. Tuan-tuan nak kata apa? Saya baca, ni bukan 1001 cerita malam Laila Majnun apa. Ini hadis Nabi, dah hadis ni hadis sahih. Allahu akbar. Kesimpulan yang seterusnya, berhati-hatilah dalam setiap tindakan yang kita buat. Berhati-hati. Atas dunia kita boleh bela diri kita, atas dunia tak ada siapa tahu kita buat apa. Tetapi di hadapan Allah semua ni akan terbongkar tuan-tuan sekalian. Dan yang ketiga, di samping tubuh badan yang Tuhan bagi boleh bercakap, tuan-tuan kena ingat, malaikat duk kiri kanan kita, dia tidak pernah lupa dan alpa untuk nak catat. Nanti malaikat dia bawa buku rekod tu dan dia akan tengok macam mana dengan mulut aku catat tu, betul tak betul mulut cakap macam ni, betul tak betul tangan dia buat benda macam ni, betul tak betul kaki dia buat benda macam ni. Malaikat ni akan tulis. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Ayat tu tuan-tuan duk dengar selalu dah, ayat zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang duk buat satu benda baik besar zarah. Zarah ni kecil lah, Tuhan nanti akan tengok, Tuhan akan balas. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang duk buat benda jahat walaupun besar zarah. Zarah ni lagi kecil daripada kuman.
Kecil je, bukan besar pun benda kita buat. Dah, malaikat nanti akan tengok, malaikat nanti akan tulis, dan Tuhan akan tengok benda tu. Segala tubuh badan kita akan cerita tentang benda tu. Walaupun sebesar zarah, Tuhan akan tengok, Tuhan nanti akan balas. Waspadalah sementara Tuhan bagi kesempatan dekat kita, tuan-tuan sekalian. Lakulah, buatlah amal ibadat bagi banyak-banyak. Sekurang-kurangnya tubuh badan kita akan bersaksi benda-benda yang baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi Uqubati Ahli al-Kaba'ir. Kita tengok muka surat 4. Muka surat 4. Muka surat 4. Dia duduk dalam pembahasan dan yang kelimanya. Jumpa. Tulis tuan-tuan. Sebab ni dia main cerita. Kita masih lagi berada dalam bab Al-Yawaqit wal Jawahir, kitab kita ni, dalam bab Al-Babul Awal fi Uqubati Tarikis Salah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Baik tuan-tuan sekalian, kita masih lagi berada dalam Al-Babul Awal, iaitu bab yang pertama pada menyatakan seksa orang yang meninggalkan sembahyang. Dalam kitab saya muka surah 4. Dalam kitab tu sama kot, no? Sama ke Syekh Mahmud? Yang kelimanya, Jumpa? Lepas kita bicarakan tentang hadis Nabi SAW. Kalau tuan-tuan tengok atas tu tulis apa? Orang yang meninggalkan sembahyang, kat atas sekali, dalam kotak tu. Kuliah kita pada 26 hari bulan 10. Betul? Jumpa? Kau tuan-tuan buka kitab lain ni? Ada? Okey. Ada. Kita masih lagi berada tentang siksaan yang Nabi SAW dia cerita. Tengok satu-satu lah. Nabi kata apa? Saya nak baca, saya ni balik. Orang kata kita ulang balik sikit. Nabi SAW dia kata, barang siapa yang memudahkan dan meringankan akan sembahyang. Sekali baru dia main. Dan yang kelimanya, sekali tuan-tuan tanda tak jari tuan tu yang kita tempat lain. Bahawasanya, ini saya baca hak sebelum tu nak bagi tuan-tuan faham. Bahawasanya barang siapa yang memudahkan dan meringankan akan sembahyang, diseksakan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 seksanya. Kan? 15 seksanya. 6 seksanya di dalam dunia. Tuhan akan seksa kita dengan 15 seksaan. 6 adalah atas dunia. Dan 3 seksanya pada waktu matinya. Waktu kita sakaratul maut, dia akan main, tuan-tuan sekalian. Apa akan jadi kat kita waktu tu? Dan 3 seksanya waktu di dalam kuburnya. Lepas daripada kita mati, dalam kubur pula nanti dia akan main, tuan-tuan sekalian. Dan 3 seksanya waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Kan? Maka sembah seorang sahabat, ya Rasulullah, apa jua suatu baginya seksa yang di dalam dunia ni? Bila Nabi kata ada 15 seksaan orang yang meninggalkan sembahyang, maka dia bertanya kepada Nabi, yang kata seksa atas dunia tu 6 seksa atas dunia tu apa dia, ya Rasulullah? Cerita mai kat kami. Maka sabdanya Rasulullah SAW, yang pertama, dihilangkan Allah Ta'ala berkat dalam umur dia. Tuan-tuan, kalau hilang berkat dalam umur ni tak ada apa. Kan? Hidup pun tak ada apa, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal berkat umur tu tak ada. Umur 80 ke, umur 90 ke, lajak pergi 100 ke, tak ada berkat. Pasal apa tak ada berkat? Apa maksud tak ada berkat ni? Maknanya benda baik ni dia berasa liak untuk nak buat. Manakala benda jahat ni dia berasa ringan nak buat. Itu di antara tanda Allah Ta'ala cabut keberkatan. Tak buat amal ibadat pun tak buat, tuan-tuan sekalian. Waktu maghrib ni orang kelang kabut dah balik di rumah, duk bersiap-siap nak mandi, mai ke masjid dan sebagainya. Waktu maghrib juga dia duk kalut, duk pergi cari burung lagi. Duduk lautan Bemban, dia boleh tunggu, tuan-tuan sekalian. Oh, dia main gila burung ni, tak payah nak kata apa. Pakai kepiah putih dah berjalan main ni, tengok-tengok lagu burung rok-rok ke apa, lagu duk lintas depan dia. Dia boleh tinggal masjid pilihan burung tu lautan Bemban tu.
Dia duduk mak, tengok tengah malam baru dia keluar. Balik-balik bini kata, "Pi mana?" Dia kata, "Aku pi masjid tadi ni, tengok-tengok burung lalu." Dia kata, "Aku dengan burung aku tak lepas." Patutlah bini kata pukul 12 baru balik masjid. Masjid apa? Kuliah sampai pukul 12. Dia duduk balik kelentong bini dia. Dia kata, "Ustaz tu lagu duduk ceramah panjang-panjang apa hang duduk lautan Bemban duduk tengok burung rok-rok." Boleh faham tak sekalian? Allahu Akbar. Hilang berkat. Nak buat apa? Dia tak tahu, tak reti Allah tuju tu, dia tak reti nak buat benda baik, tak reti. Yang ni kita cerita hari tu ni. Dia main ke masjid, dia tak tahu benda apa dia boleh buat ke masjid ni. Sedangkan masjid ni banyak benda boleh buat. Masuk dalam pintu masjid, dia panggung-panggung kepala. Oi, dia kata sawang banyak dia kata ni. Tak apa, pagi esok dia kata lepas subuh nanti aku nak buang semua sawang. Itu benda baik. Tapi dia tak nampak benda tu, dia angkat-angkat, dia nampak sawang tu serupa dengan terai apa nama permaidani ke apa. Dia nampak lagu tu. Dia masuk dalam bilik air, dia tengok dengan kotak bilik air ni, dia tak rasa nak ambil pencuci, nak cuci ke apa. Dia masuk, dia kata bilik air masjid daripada dulu lagu ni dah ya. Lagu tu ya. Dia pun keluar buat kering tu. Memang macam tu dia kata. Perangai orang dulu sampai gelar tak habis-habis. Dia duduk beratus ikut jalan. Hang cuci lah. Boleh faham? Dan yang keduanya, dihilangkan oleh Allah Ta'ala rezekinya. Masuk kat dia rezeki, keluar macam tu tak tahu pergi ke mana. Masuk kat dia rezeki, keluar macam tu tak tahu pergi ke mana. Orang lain pun masuk juga rezeki, orang lain pun buat benda serupa dia juga. Tapi orang lain duk boleh bawa keluar zakat, duk boleh bagi sedekah ke masjid, duk boleh panggil buat kenuri apa semua. Dia kata, "Aku teringin juga aku nak buat, tapi tak ada duit tu, aku tak tahu pergi ke mana." Tak tahu, tuan-tuan sekalian. Dia tak lekat. Yang dia nampak benda-benda tak elok ya. Allah, yang ni kita takut. Dan yang ketiganya, dihilangkan Allah Ta'ala tanda sekalian orang yang saleh pada mukanya daripada cahayanya. Maknanya tuan-tuan, orang yang semayang ni cahaya muka dia. Walaupun hang gelap macam mana pun orang tengok Allah, hitam-hitam setumpuk apa panggil kan, nampak manis elok ya. Walaupun dia putih tapi tak semayang, tapi dia nampak sebam, dia nampak kelabu wasap. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Dan yang keempatnya, tiada baginya di dalam Islam. Maknanya dia tak rasa kehebatan Islam tu. Dia duk combine, dia duk compare, tengok dengan agama-agama lain. Dia duk tengok, dia kata masjid, dia kata nah, tengok noh macam mana gereja tu, dia buat dengan cantik. Dia duk bangga dengan gereja, dia duk bangga dengan tempat Hindu, Buddha apa semua. Dia duk bangga yang tu daripada duk bangga ke masjid ni. Bila nampak orang ramai duk main masjid, dia jadi serabut. Ish, dia kata depa ni pergi masjid ramai-ramai tak takut kalau waktu lah ni duk berjangkit penyakit. Dia duk begitu. Yang hak semalam stadium apa nama Terengganu penuh, dia tak bening pun. Sebab saya tengok bola semalam. Tak nampak tak? Allah, tak nampak yang tu, dia tak nampak. Dia tak nampak yang ni, pekan Ahad kita ni orang masuk berduyun-duyun. Dia tak nampak kata tang tu pun lagi mudah dan lagi risiko untuk nak kena penyakit. Yang dia nampak ni masjid ni. Bila mula ramai sikit, dia duk risau. Dia tanpa jaga elok kata. Kita bukan tahu ustaz tu main pada penaga kawasan tu banyak. Ustaz juga kena. Jaga elok kata tu, kawasan sana cukup banyak tu. Area apa nama zon merah punya tu, dia duk main ceramah. Yang apa lagu duk syok seronok duk dengar. Sekali kalau kena siapa nak tanggungjawab? Tu. Cara dia bercakap tu, Profesor Ungku Aziz pun kalah. Nampak tak? Pasal apa? Pasal dia tak nampak yang kata Islam tu macam mana. Dia tak mau nak backing Islam, dia tak mau. Dia tak mau nak defend Islam tu. Dia duk rasa leceh dengan Islam, dia duk rasa macam tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, parah kalau ada jenis macam ni. Dan yang kelimanya, baru masuk tajuk. Dan yang kelimanya, segala amal yang diperbuat akan dia daripada segala kebajikan, tiada pahala di atasnya. Maknanya pahala tu Tuhan hold dulu, Tuhan tak terima lagi. Sehinggalah dia menyelesaikan semayang dia dulu, barulah Allah Ta'ala terima amalan-amalan hak lain. Dia bagus tuan-tuan sekalian, tolong orang nombor satu, bagus, bukan tak bagus. Kita pun duk dengar bukan kata tempat tuan-tuan, tempat lain lah. Kan dia ni bagus kata ustaz. Dia kalau kenuri kenara apa semua, dia lah orang nombor satu. Oh, nak basuh kawah ke apa, sekali duk atok makanan lah, duk atok, oi dia cukup hebat. Semayang tak mau. Dia boleh ni, orang kelang kabut nak buat kenuri di masjid apa semua, dia boleh main awal. Tapi bila orang semayang, duduk di balai lentang ni. Duk kalut basuh pinggan, duk kalut hak ni.
Tak mau semayang walaupun dia ni bagui. Lagi dia duduk teringat, kita buat kenduri, jangan lupa hantar ujung apa semua. Sana ada satu makcik tu, dia duduk sorang-sorang, kita pergi hantar. Bagus, dia pergi hantar lah tengah malam, orang pekat balik habis. Dia duduk cuci pelan-pelan sorang-sorang dia. Tapi nak masuk, langkah kaki masuk dalam masjid nak semayang ni, tak ada langsung di hati dia ni. Tak ada, tak rasa nak buat. Walaupun di mata kita kata dia bagus, tetapi di sisi Allah Ta'ala, tuan-tuan, pahala bagus dia tu, Tuhan hold dulu. Aku tak terima lagi. Sampai hang semayang, baru aku terima. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Sebab Nabi SAW pesan kat kita, Nabi kata awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yuhasabu bihil abd yawmal qiyamah as-salah. Nombor satu, amalan yang akan ditimbang oleh Tuhan. Tuhan nak tengok semayang hang lagu mana. Kalau semayang hang elok, kalau semayang hang bagus, maka amalan-amalan hak lain pun nanti bagus. Maknanya Tuhan akan terima amalan hak lain. Pokok pangkai dan dasar dia apa tuan-tuan? Semayang tu yang penting. Bagus pergi tengah mana pun, kalau tak semayang tak ada gunanya. Dan yang keenamnya, tiada diangkat baginya doa ke langit. Tuan-tuan, yang keenam ni maknanya apa yang kita buat Allah Ta'ala takkan dengar doa kita tu. Macam mana nak dengar? Hang dengar aku pun hang tak semayang, hang dengar aku pun hang tak sembah. Macam mana bila hang susah, hang nak minta tolong aku nak tolong hang? Waktu hang senang, hang tak mau berdoa dekat aku. Waktu aku bagi hang kesenangan, hang berada dalam kemewahan apa semua, hang lupa kepada aku. Tiba-tiba bila hang susah, baru hang duk hulur tangan nak minta tolong kat aku. Macam mana Tuhan nak bantu waktu tu? Maka sembah seorang sahabat, ya Rasulullah, apa jua suatu daripadanya rupa seksa pada ketika matinya. Ini dia masuk lain pula. Saya nak urai apa tuan-tuan sekalian, yang keenam tu, yang kata doa tidak diangkat ke langit, maknanya Allah Ta'ala tidak mustajabkan doa kita. Dan benda ni tuan-tuan sekalian, tentu ingat, kalau ada pen tulis bila sikit. Ibrahim Ibnu Adham dalam kitab Nasaihul Ibad. Ibrahim Ibnu Adham, dia ni adalah wali Allah. Satu hari ada orang yang tanya dia, waktu dia berjalan di Aswaq Basrah, satu di pasar Basrah tu, fajtama'an nasu ilaih, manusia ni tengok dia terus pergi serbu dekat dia. Faqalu lahu, dan dia berkata kepada dia, ya Aba Ishaq, wahai Ibrahim bin Adham, inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabih. Depa ni duk berhujah dengan dia pula. Dia kata ni, saya nak tanya sikit kat Syekh, dia kata ni, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat 60, Tuhan kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tak nak tanya Syekh, tolong hurai mai kat kami Ustaz. Tuhan kata dah, wa qala rabbukum ud'uni, kalau hangpa berdoa dekat aku, astajib lakum, aku tidak akan kecewakan doa-doa hamba ni. Maknanya aku akan mustajabkan doa hamba. Wa nahnu nad'uhu mundu dahrin fala yastajibu lana. Ni kami berdoa ni sampai lenguh tangan-tangan dah ni, tak dapat pun Tuhan bagi kat kami. Baik tuan-tuan, kalau tanya lagu tu pun nanya ya. Saya pergi pekan Ahad gabar kata jumpa di Penaga, ustaz nak tanya sikit, saya berdoa, bukankah Tuhan dalam Quran Tuhan kata Tuhan akan bagi apa semua apa yang kita minta? Saya berdoa ustaz, lah ni umur saya 70, saya berdoa mula daripada umur 30, 40 tahun dah saya duk minta, Tuhan tak bagi. Lagu mana ustaz? Saya dengar lari. Saya pun lari. Dia bertanya macam tu kepada Ibrahim Ibnu Adham. Maka dia jawab apa tuan-tuan sekalian? Dia jawab, matat qulubukum fi 'ashrati asya. Dia kata macam mana Allah Ta'ala nak mustajabkan doa hamba? Pasal hamba buat benda-benda yang Tuhan tak suruh, hamba tidak menegakkan benda-benda yang Tuhan suruh. Antara dia apa? 10 perkara yang kita dok buat menyebabkan doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah. Nombor 1, dia kata, araftumullah ta'ala walam tuaddu haqqah. Semua orang kenal Tuhan tetapi tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pun tahu yang kata Allah Ta'ala ni duk usia kita. Tuhan pun, kita pun tahu kata Allah Ta'ala ni tahu segala gerak-geri kita. Tapi dalam waktu yang sama kita tak peduli kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat tak tahu ya. Orang ada kita buat baik, orang tak ada ni mula nak jadi diri kita dan sebagainya. Kita tak perasan ke Tuhan duk usaha kita? Tuhan duk usaha kita, tuan-tuan sekalian. Tak nampak ke benar tu? Kita tahu, tapi kita buat-buat tak tahu. Oleh kerana kita buat-buat tak tahu,
walam tuaddu haqqah, tapi hangpa tidak menunaikan hak Allah. Itu maksud dia. Yang kedua, qara'tum kitab Allah walam ta'malu bih. Kamu baca Quran tapi kamu tidak beramal dengan Al-Quranul Karim. Entah, duk baca Quran selalu ni. Khamis malam Jumaat duk baca Yasin, apa semua duk baca. Banyak ayat-ayat cerita tentang kematian, banyak ayat duk cerita tentang apa akan jadi kat kita ketika mana kita mati nanti. Tapi ayat tu langsung tidak menjentik hati kita ni. Duk baca saja lagu tu. Yang lagi parah, lagi tak baca, lagi parah. Hak duk baca pun parah, hak tak baca lagi parah. Dan yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Kamu kenal Nabi, kamu duk habaq cinta kat Nabi, tapi banyak mana sunnah Nabi yang kamu buat dalam kehidupan kamu? Banyak mana hari ni tuan-tuan sunnah Nabi kita buat? Daripada bangkit tidur pagi tadi ni kita bangkit, apa yang kita buat tuan-tuan sekalian? Sampailah sagi nak lena, banyak mana ada sunnah Nabi kita buat? Dia fikir-fikir ni, dia tak buat langsung sunnah Nabi, tapi di mulut dia habaq cinta kat Nabi, cinta kat Nabi. Dan yang seterusnya, yang keempat, idda'aitum adawata syaitan wa wafaqtumuhu. Kamu kata setan tu adalah musuh kamu, tapi dalam waktu yang sama kamu dah buat perang dengan setan. Oh naya. Dan yang kelima, qultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu laha. Kamu kata kamu nak pergi ke syurga. Di mulut ni duk meratip kata aku nak pergi syurga, aku nak pergi syurga. Tapi apa amalan yang menyebabkan kamu akan pergi kepada syurga? Tak ada satu benda pun. Doa kat semayang kita ni ya. Semayang kita ni pun kira lepas beda ya. Tak lepas beda. Mayang maghrib, mayang kata, tapi nampak macam longgang sikit cara rokok apa semua. Boleh kan, padan dengan orang lain tak semayang. Ada begitu. Aku ni kira okey lah duk boleh semayang lagu ni. Hang tengok belunguk lagi orang tak semayang, hang tak kata apa pun. Nampak dia lebih tu. Tak bukan masalah cerita orang lain, masalah cerita hang. Jadi kalau nak pergi ke syurga ni kena buat elok-elok lah, pasal syurga ni tempat yang kita mau, tempat yang indah, tempat yang seronok. Jadi kena buat betul-betul lah nak pergi ke sana tu. Jangan duk buat halal-balai. Tu tuan-tuan. Dan yang keenam, qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kamu kata kamu tak mau jatuh dalam api neraka, tapi kamu dok buat amalan-amalan yang boleh membawa kepada api neraka. Ini dengan mulut kita tuan-tuan sekalian. Kerana mulut kita ni badan binasa. Duk bercerita ni, cerita buruk kau tu, cerita buruk kau ni apa semua ni, dengan tangan kita lah. Kan duk pitik macam-macam. Cerita tuan-tuan sekalian benda-benda hak jenis ni. Allahu akbar. Dan dia kata yang keenam, qultum nakha. Yang ketujuh, qultum innal mauta haq wa lam tasta'iddu lah. Kamu kata sesungguhnya yang kematian itu benar, tetapi kamu tidak melakukan persediaan kepada kematian tu. Tentang apa yang kita buat? Kalaulah malam ni ditakdirkan Allah Ta'ala ambil nyawa kita, kita bersedia ataupun tidak? Habis-habis semayang tuan-tuan sekalian, dak pun tak ada nak habis semayang lah. Lagi baru duk qomat dia pun lagu duk berdiri dia duk berasa nak berpinau tak pinau, duk berasa gelap tak gelap, apa semua tengok jatuh terlepek tang ni. Bersedia tak bersedia kita dengan mati ni? Entah, nampak? Itu benda tu. Dan yang seterusnya, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabadhtum uyubakum. Kita duk kalut dengan aib dan keburukan orang, sedangkan kita lupa aib dan keburukan kita. Kalut kawan tu tak betul, anak kawan ni tak betul, dia tu tak betul, sana tak betul, sini tak betul. Kita betul sangat kah? Kita duk tutup ni hak kita ni, kita tak nampak kata kita ni lagi banyak tak betul, kita duk nampak orang lain. Dan itu menyebabkan terhalangnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesembilan, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruha. Kita duk makan makanan yang Tuhan bagi, nikmat Tuhan bagi. Banyak mana orang yang bersyukur kepada Allah? Kira soru sabda ya. Gaduh makan tak habis-habis, bersyukur tak bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kita dah ramai dah, kita duk pergi tengok orang meninggal dan sebagainya. Kita duk pergi mayat, kita duk pergi ni, duk usung mayat, duk masuk dalam kubur apa semua, kita tengok penyelenggaraan mayat tu, kita tengok. Tapi banyak mana orang yang mengambil iktibar daripada kematian? Macam
Macam mana dia tengok kawan ni mati, Allah seronok. Saya baru ni balik pulau, tuan-tuan sekalian, kenal lah satu haji tu, Cik Budi ni, Haji Ishaq, meninggal dalam sembahyang subuh. Sembahyang subuh, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kita meninggal tak bangkit subuh. Meninggal korang lah. Meninggal pukul 8. Kalau tidak pukul 7 dia bangkit subuh. Bangkit 7 bangkit subuh. Tengok bini kita pukul 7 tak bangkit, gerak keras cekung lah. Kawan ni meninggal dalam subuh. Sembahyang subuh meninggal. Ya Allah, tuan-tuan sekalian. Tak tahu lah mana. Kita nak, saya pun tak tahu saya nak meninggal tak mana. Tak ada siapa tahu. Tapi yang tu kita minta kepada Allah. Yang tibar tu kita ambil. Sebab apa, tuan-tuan sekalian, bila duk cek tengok, oh dia ni jenis orang bagus, sembang dengan orang pun tak pernah, kata dengan orang pun tak pernah. Saya duk balik pulau dulu dekat sebelah masjid daerah tu kan, kedai dia. Kadang-kadang duk pergi kena teh orang tu apa semua ni, lagi dia main saja. Dia sembang pun nak dengar, tak dengar, kita bodoh mak tengok. Bukan kata kat orang. Rumah dia pun ayak naik, parai dada pun dia tak ada duk maki. Tak ayak naik besar, parai dada. Oh ya kah. Kok dia nak kat tangan kau depa ni JKR buat kerja apa, JD buat kerja. Tak tahu sekalian. Naik lagu tu, aku berenang, nak buat aku berenang. Bila lagi nak ada swimming pool punya kolam? Senang nampak tak? Tunggu boya tak main. Tuan sekalian, kalau boya main dengan dia bawai lagi. Tak ada duk. Allah, kita ni tuan-tuan sekalian, ya Allah. Salah tang ni, kira salah saja. Nak mati tahu mana? Aku berlepas geram ya malam ni apa cerita ni, dah bukan berlepas geram, cuma nak abang tuan sekalian, dia memilih tajuk ni, dia semangat sikit. Itulah 10 perkara yang menyebabkan doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Ala kulli hal, apa nak abang tuan-tuan sekalian, kalau tak sembahyang, Tuhan dia takkan dengar doa kita, takkan dengar doa kita. Baik, maka sembah seorang sahabat, ya Rasulullah, apa jua suatu daripadanya, yakni rupa seksa ketika matinya. Waktu mati tu macam mana seksa orang yang tak sembahyang ni? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah matinya itu di dalam kehinaan. Yang ni yang kita takut tuan-tuan sekalian. Kita takut hak ni lah. Mati dalam kehinaan ni maksud apa? Su'ul khatimah. Kan kita tu imam lalu minta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Itu doa tu. Tuan-tuan kadang-kadang tu imam baca, pun tuan-tuan duk mak tengok dia baca doa apa. Ni tak mak tengok. Bila tak mak tengok, duk amin aja, amin nikah seorang lagi lah tu imam ni pun. Mak tengok doa pada Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan mati hak bagus ya Allah. Mati bagus. Kong-kong mati bagi kita keluar sagi masjid, jatuh tangga ni mati. Tak apalah, mati keluar. Maknanya kita dah semayang masjid apa semua. Jangan kita mati mai ke masjid nak bagi jahanam PA sistem. Telah tu pegang-pegang kena karan, mati telah tu. Kita tak mau. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, janganlah matikan kami dalam su'. Su' ni makna dia mati hak tak elok. Kami tak mau ya Allah. Tak mau mati macam tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita takut ni mati tu. Pasal apa? Bila mati dah dalam kehinaan ni, dah lah satu kita tu. Yang kedua, siapa yang akan bakal terima padahnya daripada mati kehinaan kita ni? Anak bini dia apa? Mulut orang takkan boleh tutupnya. Dia akan cerita. Anak siapa tu? Oh, anak tu. Anak sekian-sekian. Oh, ya kan. Kesian lah. Awan, anda tengok pak dia mati waktu bila? Tertelan daun teruk. Kan? Tertelan daun pakau. Tengah duk main bergaduh macam mana tu, kawan tumbuk sumbat daun pakau dalam mulut. Mati dah bakal. Ada anak tu. Sampai dia panggil kawan tu, dia tu cucu tu lah tu. Cucu siapa? Cucu. Saya payah nak sebut nama pun. Man lah kot, saya nama Luqman Man. Cucu Man pakau. Cucu Man pakau. Pasal apa? Hang tak tahu kata dia mati tertelan daun pakau. Tuan-tuan nampak tak? Benda ni nak cerita sampai ke bila? No. Lagi mana orang tua-tua ni duk ada, lagi mana orang kampung ni duk ada, generasi ni duk ada, benda tu nanti akan cerita. Boleh faham?
Demo cantik tu kalau jadi lagu tu, hak anak-anak minta doa, ya Allah, buat main bom nuklear ataupun Hiroshima punya bom, biar mati habis semua ni. Dia main mangkit orang baru, dia tak tahu Rahman Pakau, tak kenal dah siapa. Boleh? Tak pernah nak anggur Dan yang keduanya, dia kata apa? Mati pada hal. Pada hal ni makna dia dalam keadaan. Halun dalam bahasa Arab makna dia hal ehwal lah, keadaan kita ni. Mati pada hal ia di dalam lapang. Mati yang tersangat lapang. Duk rasa lapang, tuan-tuan sekalian. Oh. Dan yang ketiganya, mati pada hal ia di dalam dahaga. Maknanya dahaga. Dia berasa panas, dia berasa dahaga. Dan jikalau diminumkan sekalian air di dalam dunia ini sekalipun, nescaya tiada puas dahaganya. Kalau buat main ayak, dia bagi minum, tak puas. Nak lagi. Itulah sengsaranya sakarat al-maut. Sebab tu kita minta doa kepada Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, hawin ni bukan pegang orang hawin keluar tingkap tu. Hawin ni makna dia hayyin, layin, lembutkan. Ya Allah, permudahkanlah kami mati sakaratul maut tu. Tak mau menyusahkan orang, tuan-tuan sekalian. Nak duduk dahaga, buat main dengan tempayan, duk minum ni, kata apa ni sampai rumah jadi sorang ayak bah apa siapa. Kata dia dahaga. Ayak lagu tu Dia tak baca Yasin kat dia kata habis dah. Jawatan kuasa pun bebal dah. 76 kali baca Yasin tak mati-mati ke. Tuan, takutnya ni itu. Allahu Akbar. Tapi cerita-cerita lagu ni Indonesia banyak buat cerita lagu tu kan, dengan buku mastika apa semua tu boleh tengok lah kan. Ada betul dan ada tak betul kan. Cuma dalam kitab ni kita baca lagu tu lah kan. Macam mana cerita dia saya pun tak boleh nak gambarkan lah. Kita dengar macam tu sudah. Baik, dan maka sembah seorang sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jua suatu seksa di dalam kuburnya. Duk tunggu pula ni. Bila dah selesai tang mati tu, dalam kubur pula nanti duk tunggu kita. Apa benda duk tunggu dalam kubur tu? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya disempitkan Allah Taala akan kuburnya. Kubur tu nanti akan jadi sempit. Yang ni banyak hadis. Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat Nabi, dia cerita tentang hadis, tuan-tuan sekalian. Dalam kitab tuan-tuan yang tabligh tu suka baca kitab apa, Muntakhab Al-Hadis, Al-Ahadis tu, dalam tu ada cerita tentang beriman dengan benda yang gaib. Dia akan buat main hadis-hadis tu, tuan-tuan boleh tengok. Wa ammal kafir, dalam hadis riwayat Imam Ahmad pada sebut, wa ammal kafir, adapun orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, segan nak semayang apa semua ni, antara ada tuan-tuan sekalian, ketika mana dia nak mati, antara tanda kata dia nak kena azab macam mana, wa malaikatun nazala alaihi malaikatun, akan turun kepada dia malaikat-malaikat yang sudul wujuh, malaikat yang muka ni hitam, berhitam, malaikat turun keliling dia, tuan-tuan sekalian. Keliling dia malaikat turun waktu tu nak cabut nyawa dia. Sehingga kan dalam hadis tu apa? Malaikat maut dia kata ukhruji, malaikat maut kata keluarlah. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nafsu, wahai roh teruk, keluar daripada badan ni. Bergetar-getar nak keluar, tuan-tuan sekalian. Bergetar nak keluar ni. Daripada kaki ni, tuan-tuan. Lama mana yang kata roh kita dengan jasad ni di kaki, nak keluar ni. Daripada kaki nak naik ke lutut, daripada lutut nak naik kepada pinggang, daripada pinggang roh nak keluar sampai ke dada, daripada dada nak keluar daripada roh. Dia cukup lihat nak keluar ni, tuan-tuan sekalian, nak keluar lihat. Sehingga kan hadis kata apa? Malaikat maut suar tangan masuk dalam mulut ni, tarik roh keluar. Dan malaikat alim pakai duk ketuk kaki, tuan-tuan sekalian. Duk ketuk kaki, ketuk nak bagi lembut roh dia nak keluar daripada ni. Kita tak nampak lah malaikat. Naya nak keluar pun dia berasa seksa sangat-sangat. Bila keluar tu, Nabi kata apa, tuan-tuan sekalian? Malaikat maut dia balut terus dengan kain kapan daripada api neraka, dan dibawa dia ni naik ke atas langit dan mengeluarkan bau yang begitu busuk. Makhluk yang duk ada atas langit, malaikat apa semua ni pakat duk mai tanya. Ni hak mana malaikat-malaikat yang duk iring roh dia ni pakat duk tanya, roh siapa yang teruk sangat awak, yang bau busuk sangat ni? Lalu disebut inilah fulan bin fulan bi aqbahi, dengan sebutan nama yang paling teruk kepada roh ni.
naiklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nak sampai kepada Allah, Tuhan kata apa? Uktubuhu fi sijin. Tulis nama dia di sijin. Sijin ni apa? Sijin ni tempat transit orang-orang yang nak kena lempak masuk api neraka. Oh, dahsyat tuan. Saya bercakap ni pun berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Nanti kita akan bawa main lah muqaddimah hadis, tapi dia panjang sikit hadis tu. Kita takut benda-benda macam ni tuan. Maka sabda Nabi SAW yang pertamanya disempitkan Allah Ta'ala akan kuburnya. Nabi kata bila dah lempak dia masuk dalam kubur, mai kepada dia malaikat yang azraqani aswadani, malaikat yang badan dia tu biru kehitaman, mai. Dok mai tanya kat dia pula, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan hang? Dia kata, "La adri." Dia kata, ha alif ha. Ha alif. Ha alif. Itu maknanya perkataan hadis tu. Mana dia kata, aku tak tahu. La adri ni makna aku tak tahu. Tuhan aku apa aku tak tahu. Malaikat tanya, agama apa aku tak tahu. Malaikat tanya, Nabi Muhammad hang kenal? Aku tak kenal siapa ni. Dia tak boleh nak jawab. Tuan-tuan sekalian, bila tak boleh nak jawab dalam hadis riwayat Imam Bukhari, fayadribu darbatan, malaikat ambil satu besi dalam kubur, malaikat hampuk kepala dia. La yasma'u, dia mendengar, dia menjerit. Fayasihu sayhah, kan kita baca in kanat illa sayhatan wahidatan. Sayhatan ni apa? Satu jerikan, satu pekikan. No, tiupan sangkakala tu sayhah, dia dengar ni menyerit. Kata dia bunyi ni bergegak biar dunia-dunia ni. Sayhah tu dalam kubur ni tu, fayasihu sayhah, menyerit orang yang duduk dalam kubur ni. La yasma'u, maka mendengar sautaha, mendengar apa nama kulla syai, semua orang pakat dengar, semua makhluk pakat dengar jeritan yang ada dalam kubur, ghaira thaqalain, kecuali dua makhluk tak dengar, manusia dan juga jin. Walau sami'aha al-insanu la sa'iqa, Nabi kata kalaulah manusia itu boleh dengar jeritan ahli kubur, la sa'iqa, nescaya dia akan terkejut, pingsan dan mati. Kita berjalan kat kubur, dengar orang menyerit. Kata semalam dengar orang menyerit dalam kubur, yang tu taipit. Kalau menyerit tuan-tuan sekalian, kita ni tak boleh dengar jeritan, betapa dahsyatnya, mengerikan jeritan dia tu. Sebab kena seksa tuan-tuan sekalian. Kita dengar tak boleh nak apa, tak boleh nak masuk dalam telinga. Dengar pum, kata pensan mati tu. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata dalam tu duk kena pukul. Kemudian Allah, ini ada hadis riwayat Imam Abu Daud bercerita. Nabi menunjukkan macam mana yang dikatakan sempitnya kubur itu. Sehingga kan Nabi kata wa yakhtalifu adla'u. Sehingga kan Nabi tunjuk dengan jari dia, Nabi kata waktu sempit tu ni tulang belulang kita ni dia kena himpit sampai ceragah ke apa dia panggil. Sampai ni daripada tulang paru-paru kita tu dia jadi kepek. Sekalian duk kena himpit dengan kubur. Tapi benda tu kita tak nampak, dia duduk di alam barzakh. Kita tak nampak atas sekalian. Baik, dan seterusnya. Dan yang keduanya digelapkan Allah Ta'ala atasnya kuburnya. Kubur ni gelap. Atas dunia dulu hang hidup dengan lampu penuh apa semua di rumah hang membaziak lampu dan sebagainya. Dalam dunia, dalam alam barzakh, dalam kubur akan gelap kubur hang. Dan yang ketiganya disuruhkan dengan dia akan suatu malaikat yang menseksakan di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Dalam tu ada malaikat, memang malaikat ni duduk balun dia. Malaikat tu duduk tunggu dia. Dan kata setengah ulama disuruhkan Allah Ta'ala di dalam kuburnya itu satu ular yang besar, yang namanya ular itu adalah Syuja'ul Aqra. Matanya daripada api neraka dan kukunya serta dari kukunya setengah daripada besi. Yang panjangnya tiap-tiap satu kukunya setengah daripadanya itu perjalanan satu hari.
dan adalah sertanya pemukul daripada besi, maka berkata ia akan mayat itu, suaranya seperti petir yang amat keras, padahal berkata ia, disuruhkan akan daku oleh Tuhan aku bahawa aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang subuh hingga sampai ke waktu zuhur, dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang zuhur hingga waktu asar, dan aku pukulkan akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang asar hingga waktu maghrib, dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang maghrib hingga isyak, dan aku pukul akan dikau sebab engkau meninggalkan sembahyang isyak hingga subuh. Maka tiap-tiap sekali pukul itu termasuk ke dalam bumi 70 hasta. Tuan-tuan, sekali kena pukul, tenggelam dalam bumi 70 hasta. Yang ni pun tuan-tuan sekalian, ada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan di dalam kubur itu 70 tininan. Apa dia? 70 ekor ular yang berbisa. Ha ni kita baca sekor. Ni 70. Dan Nabi kata law wahidan, kalaulah sekor ular tu nafakha fil ardi, dia pi patuk atas bumi kita ni, ma ambatat ma baqiyatid dunya. Di dunia ni tuan-tuan, habis semua pokok-pokok, mampus habis-habis. Bisa dia saja tuan-tuan, dia boleh meranakkan semua kesegaran ada atas dunia ni. Pokok-pokok jagung pun tinggal puluk ni. Kan? Pokok labu aduk bagi kat saya bawa balik pun labu pun tak ada tuan-tuan sekalian. Tak ada apa ni. Buat tuan-tuan tengok bendang tak ada apa. Kering kontang. Pasal apa? Bisanya dikatakan ulang tu Nabi kata. Itulah yang akan gigit dan patuk kita. Maka dimasukkan oleh malaikat itu akan kukunya ke bumi, maka mengeluarkan akan dia. Bila dah kena hantam sampai kepada 70 hasta punya ada dalam bumi, malaikat tu korek pula. Korek naik balik, hantam balik, korek naik balik, hantam balik. Begitu juga dengan tubuh badan kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap daging hancur, tulang belulang yang patah, muka yang pecah, hancur dah kena balun tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala kata badalnahum, kami ganti balik dengan kulit yang baru, daging yang baru, tulang hak baru. Lepas tu balun pula, hancur pula, ganti balik, balun pula, hancur pula, ganti balik. Tuhan kata apa? Liyadhuqul azab, pasal aku nak bagi hampa rasa azab. Pagi Jumaat kita baca apa? Dzuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Surah Sajdah. Tuan-tuan duduk belakang duduk dengar nak surah tu. Lena sambil berdiri. Kesian kata imam duduk belakang seorang-seorang. Kata imam baca tu, zuqu azab. Maksud dia, rasalah azab. Azaban nar, azab api neraka. Zuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Pasal atas dunia dulu hang duk banyak duk kelentong Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dipukul akan dia, maka senantiasalah di dalam pukul malaikat itu hingga hari kiamat. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan kata amin. Na'udzubillahi min zalik. Amin. Dengar amin pun ikutlah malaikat weh. Anak balon-balon aku tak larang nak tunggu sejuk ni, ustaz tak berhenti-henti ke? Nampak yang tu pula. Tak apa saya nak berhenti dah. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala alam. Berhenti dekat tu sudah. Kita semangat duk cerita ke apa nama kubur, dia duk nampak mi hailam di rumah. Dia kata jahanam sejuk lah mi hailam ko ni. Kan? Kubur-kuburnya dia kata perut mau duk isi lah. Dia duk fikir macam tu pula. Baik tuan-tuan tanda, adapun siksanya pada ketika bertemu Tuhannya. Tanda dekat tu. InsyaAllah bulan depan kita akan cerita batu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.